Baik, kita mulakan hari ini hadis Riyadhus Shalihin ya, dari Imam Nawawi. Dulu kita belajar kitab hadis Bulughul Maram, iaitu satu kitab yang menerangkan bab hukum-hukum ya. Jadi pelajaran hadis itu kita dah dapat tamatkan. Dulu kita tulis dia punya hukum ya, dan matan dia, kedudukan hadis dia. Jadi sekarang ni kita sambung ni ya, kita tidak ada nak tulis hukum dan sebagainya ya. Sebab itu di sini hanya kita baca dan penerangan saja. Jadi ya, hadis ini ya, lebih banyak menyentuh tentang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia ya, sebab makna riyad tu ya, maknanya ialah kita bahasakan exercise ya, riadah ya, riadah. Jadi perkataan riadah tu maknanya kita exercise ya. Solih ini orang-orang yang soleh. Jadi Riyadhus Shalihin itu maknanya ya, satu pelajaran yang berkaitan amalan-amalan ya, orang-orang yang soleh ya. Jadi pada bab pertama ini tajuk dia ialah ikhlas, dan ia menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan, baik terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi ya. Jadi itu dikatakan ikhlas. Saya nakkan yang baca ya, yang baca tu boleh buka mic lah. Kalau yang tak baca tu elok tutup. Sebabnya apa? Supaya jangan bising ya. Nanti ada di antara mic-mic kita gini ada yang berdengung-dengung ya, tak mendengar. Oleh itu ya, kalau boleh yang nak baca tu buka, yang lain tutup ya. Itu sebaiknya lah dalam kelas online ni ya. Kalau nak bertanya bukalah mic tu, kalau tak nanti lain tak dengar ya. Okey ya, sekarang ni kita teruskan. Siapa nak baca boleh buka mic ya. Ikhlas, boleh baca. Okey, sila. Ikhlas. Itulah salah satu syarat diterima amal. Syarat diterima amal pada amal menanda atau empat. Ia berantara memegang satu ikhlas dan benar. Mengajar ikhlas telah menjelaskan. Apabila benar, berarti kesesuaian perbuatan itu dengan Rasulullah SAW. Sedangkan dua syarat lainnya memegang syarat kesesuaian, iaitu berpegang teguh dengan Rasulullah. Kerana berpegang teguh harus kepada Rasulullah. Allah SWT. Okey dulu, berhenti dulu ya. Jadi ya, perbuatan amal yang diterima, syarat dia mesti ikhlas ya. Ikhlas ini ya, tidak kerana itu, kerana ini. Bila kita punya pekerjaan atau ibadat kita ya, kerana itu, kerana ini ya, itu bukan ikhlas. Kita beribadat ya kerana ya, supaya ya orang pandang kita rajin ya, orang pandang kita alim ya. Jadi berbagai-bagailah kerana. Jadi oleh itu kalau nak mendapatkan pahala dalam segi ibadat, dalam segi ya, hal-hal pekerjaan yang ya, berkaitan dengan ibadat, maka kita kena pegang satu perkara, iaitu ikhlas. Benar-benar kita punya pekerjaan tu lillahi ta'ala ya, kerana Allah Ta'ala. Terkadang bila kita nak melakukan sesuatu, hati kita akan berkata-kata
Ya, hati kecil itu berkata-kata. Ya, bila kita nak bersedekah supaya orang pandang kita, ya kita ni orangnya pemurah. Ya, bila kita nak solat, ya kita ya rasakan ya supaya orang pandang kita ni ahli ibadat. Jadi seandainya datang kata-kata ya yang bisikkan hati kecil tu macam tu, macam mana kita nak padam? Ya, kita padam ialah dengan ucapan astagfirullah. Ya, kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai hilang, rasa macam hilang. Lepas tu baru kita teruskan ibadat kita. Kalau datang biasa macam itulah, syaitan akan membatalkan ya kita punya ibadat. Buat itu, ya buat ini, semua dibisik-bisik kerana itu, kerana ini. Jadi oleh itu ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Ya, itu kita nak padam tu. Nak padam supaya kata-kata tu jangan menekan kita. Lepas tu bila kita rasa hilang, benar-benar kita ya bekerja atau beribadat kerana Allah, baru kita lakukan. Ya. Itu ya pengertian ikhlas. Tapi kalau ikhlas pun kita pekerjaan kita tak benar, tak betul, ikhlas macam mana pun tidak diterima oleh Ta'ala. Orang-orang yang mengibadati berhala, dia ikhlas. Dia benar-benar dia mengikhlaskan diri untuk menyembah berhala. Ya, begitu juga dengan orang-orang ya yang mendakwa dirinya Islam. Dia juga ya terkadang ya ikhlas pekerjaannya. Tak ya. Dia punya niat tu ikhlas, tapi ya perbuatannya tidak benar. Tidak benar bagaimana? Maknanya ya ia tidak sesuai dengan perbuatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan bernabikan Muhammad SAW. Ya, jadi bila kita bernabikan Nabi Muhammad, Muhammad itu adalah contoh sebaik-baik buat kita. Jadi adakah amalan Nabi ini ya tidak power? Ya, amalan yang dibuat oleh ya orang-orang yang bergelar sebagai alim, orang alim, kononnya, dia lagi power dia punya amalannya. Ya, sanggup kita amalkan beribu-ribu kali. Contohnya, ini silap. Ya, dalam segi beramal kita silap. Ikhlas dah tentu niat kita. Amalan kita tak benar. Jadi bila tidak benar, ya, ia tidak memberikan ya pahala buat kita. Kita buat syariat sendiri, ya. Buat syariat sendiri. Sedangkan syariat Rasul dah jelas. Dah betul. Ini nak tahu tu, ya. Lain-lain perkara dikatakan sebagai kita berpegang teguh, ya. Kita bersegera dalam ya melakukan ya perbuatan-perbuatan yang baik. Sebabnya terkadang bila kita tidak ya segera dan kita tidak berpegang teguh, akibatnya syaitan dah masuk. Bila syaitan dah masuk, ya kita pun lupa ataupun tak jadi nak melakukan kebaikan itu. Ya. Jadi itulah salah satu daripada firman yang dibaca tadi. Ya. Kemudian kita sambung lagi firman Allah Ta'ala lagi. Wa iz a'uzna tu. Sambung lagi.
Ya, baik ya. Okey. Jadi dalam ayat ini ya, mengenai tentang Bani Israel. Kalau kita ya harfiahkan wa iz auzna mitsaqakum, dan ingatlah di waktu telah mengambil kami akan perjanjian kamu. Wa rafa'na fawqakum tur, dan telah kami angkat atas kamu akan bukit Tur, yaitu Tur Sina. Okay. Bani Israel berjanji untuk taat setia dan beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada kitab Taurat. Allah pegang. Sehingga sampai satu masa mereka mengabaikan atau tidak memperdulikan kitab Taurat. Allah memberikan ancaman untuk menghempapkan bukit Tur ini atas kepala mereka. Sehingga dikatakan dalam ayat lain seolah-olah bukit Tur ini menaungi mereka. Bila masa Allah hempapkan bukit Tur ke atas mereka. Dan ayat selanjutnya, huzu ma atainakum biquwwah, ambillah olehmu akan apa yang telah kami berikan kepada kamu dengan kuat. Mana pegang sungguh-sungguh kitab Taurat. Wasma'u, dan dengarlah olehmu, dengar pelajaran yang ada dalam kitab Taurat. Apa kata mereka? Qalu, telah berkata mereka, sami'na, telah mendengar kami, wa asaina, dan telah durhaka kami. Dia dengar, tapi di belakang itu dia durhakai apa-apa yang didengar. Itu dikatakan asaina. Depan bukan main. Dia dengar nasihat-nasihat itu. Di belakang dia telah durhakainya. Wa usyribu fi qulubihimul ijlah. Wa usyribu ni dalam perkataan minum, dan telah diminumkan mereka dalam hati-hati mereka akan anak lembu. Minum ni ialah perbuatan yang tak boleh kita tinggal. Biar tak makan, tapi kita minum. Jadi minum itu satu perbuatan lazim. Kelazimannya. Kelaziman itu yang diletakkan di sini sebagai dia mencintai anak lembu itu bersangatan. Diibaratkan sebagai orang yang minum air tak boleh nak tinggal. Padahal dia tahu Nabi Musa ni mengajak untuk mengibadati Allah Ta'ala. Nabi Musa tinggalkan 40 hari, dia pergi sembah anak lembu yang diketuai oleh Samiri. Ini yang dikatakan, bila depan Nabi Musa, dia dengar nasihat Nabi Musa. Bila Nabi Musa tak ada, dia ikut kata-kata Samiri dan menyembah anak lembu. Itu dikatakan telah diminumkan mereka dalam hati-hati mereka akan anak lembu. Maknanya kecintaannya kepada anak lembu itu bersangatan. Bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Mereka ditindas oleh Fir'aun. Dengan ceritanya, Fir'aun ini juga ada patung lembu. Dan mereka ini juga ada kedah biasa dengan mencintai patung lembu ni. Sampailah mengikut Nabi Musa. Nabi Musa tak ada, masih lagi kecintaan kepada anak lembu masih lagi ada. Patutnya tinggalkan. Jadi perbuatan ini sampailah sekarang ada agama yang cinta anak lembu, yang sembah lembu. Daripada anak lembu sampailah ke bapa lembu, emak lembu. Jadi ada agama yang masih mencintai lembu sampai sekarang. Qul, katakanlah oleh engkau, bi sama ya'murukum bi, seburuk-buruk apa yang ia menyuruh akan kamu dengannya. Maknanya imanukum, oleh keimanan kamu. Maknanya iman kamu mendorong untuk menyembah anak lembu itu adalah perbuatan yang sama, yang seburuk-buruk.
Ya, keimanan yang mengajak kepada menyembah anak lembu itu adalah seburuk-buruk perbuatan. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Ya. Baik, lagi sambung firman Allah Ta'ala muka surat 34 ya. Dan firmannya teruskan. Ya, teruskan tak apa. Itu mana maksud ayat. Maksud ayat. Jadi kalau kita harfiahkan, wa iznataknal jabala, dan ingatlah di waktu telah kami angkat akan gunung, fauqahum, di atas mereka, ka'annahu zullatun, seolah-olahnya naungan. Zullah, zillah, zilal, iaitu maknanya naungan. Jadi gunung tu diibaratkan sebagai macam payung menaungi mereka. Annahu waqi'un bihi wa zannu annahu waqi'un bihim, dan telah menyangka mereka bahawasanya ia yang jatuh atau yang menimpa terhadap mereka. Jadi mereka dah menyangka habislah kita, gunung ini akan menimpa kita. Uzu ma atainakum biquwah, ambillah olehmu akan apa yang telah kami berikan kepada kamu dengan kuat. Mana yang diberikan apa? Iaitu kitab Taurat. Suruh pegang, kuat ni mana pegang sungguh-sungguh. Kalau kita tafsirkan kepada Al-Quran, artinya kita juga suruh berpegang teguh dengan Al-Quran. Ambil, pegang kuat-kuat Al-Quran itu. Sebab Al-Quran itu adalah bimbingan, pengajaran buat kita. Wazkuru ma fihi, dan ingatlah olehmu akan apa yang di dalamnya. Ingat apa yang di dalamnya, iaitu suruh kita amalkan apa yang di dalamnya. Ini asalnya kitab Taurat. Jangan kita sangka Taurat saja. Allah juga telah meletakkan Al-Quran supaya kita pegang dan suruh kita ingat apa yang dalam Quran. La'allahum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa, kamu kena berpegang teguh dengan Taurat itu dan ingat apa yang di dalam kitab Taurat. Begitu jugalah kalau balikkan kepada Quran. Kita suruh ingat apa yang dalam Quran. Kemudian kita pegang sungguh-sungguh, yakin dengan firman Allah. Firman Allah jangan diletak belakang. Kata-kata, contohnya kata-kata Tuan Guru tu lebih daripada firman Allah kita pegang. Itu salah lah. Apalagi kalau kata guru itu menyalahi firman Allah, mana kita nak pegang? Kalau kita ada ilmu, firman Allah itu lebih utama kita pegang daripada kata-kata Tuan Guru. Tapi kalau nasihat-nasihat Tuan Guru yang memberi manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan Quran, tidak menyalahi Rasul, apa salahnya? Kita pegang nasihat-nasihatnya. Apalagi hal nasihat-nasihat berkaitan dengan hal-hal keduniaan, tak ada salahnya. Lagi fahusha, sambung lagi firmannya lagi.
Sambung lagi. Tak apa. Orang yang sama tak apa, boleh baca. Fauza. Silakan ya. Silakan. Quran Q itu Quran, S itu surah. Macam tu. Lagi? Hmm. Hmm. Okey ya, nanti dulu. Okey. Jadi dalam ya beramal yang diterangkan. Pertama, mula-mula ialah niat itu ikhlas kerana Allah. Yang kedua, ya, iaitu yang kita amalkan itu adalah benar, bukan salah. Ya, benar daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contohlah yang senang-senang saya bagi tahu ya. Ada solat tu, dia punya solat tu bukan main cepat. Ya. Solat tarawih ya, hanya ya 11 minit saja. 11 minit habis 20 rakaat. Ya. Tak sampai 15 minit. Ya, 11 minit dah habis dah. Ya. Dia punya cepat. Jadi betul tak solat tu? Ya, dia kerjakan ikhlas tak ikhlas. Kerja dia ikhlas kerana Allah. Contoh. Tapi perbuatannya tak benar. Sebab tak ada tumak ninah. Rasul ada tumak ninah, dia tak ada tumak ninah. Ya. Terkadang solatnya betul. Niatnya betul ikhlas. Ya. Perbuatannya ada juga tumak ninah. Bacaan-bacaannya menyalahi bacaan Rasul. Dah tak benar juga. Jadi salah juga. Ya. Macam kita dengar kalau berjemaah ni macam-macam kan. Kita dengar. Bila sampai saja ya waladdallin, dia ada sambungan. Allahumma ighfirli wali walidayya. Ya, ada pula ya. Bacaan Allahumma ighfirli wali walidayya lepas waladdallin. Ya. Jadi ini tidak ada daripada ya contoh Rasul. Kita ada-adakan. Nanti orang yang jahil, yang masih kehausan ilmu, dia akan tanya, apa kau baca? Saya tak ada lah ni. Itulah. Lepas ni kita kena baca ni. Kita dah jadi buat fatwa kat dia, bagi fatwa kat dia. Maka si jahil yang kehausan ilmu ni pun ambillah ilmu daripada kita. Ya, ambil fatwa daripada kita. Maka dia pun amalkan. Yang dia pula besok sambung lagi pada orang lain. Ya. Itulah yang ditakuti oleh Nabi. Ya, bila orang jahil memberi fatwa. Orang jahil memberi fatwa. Jadi yang ketiganya tadi yang dikatakan sebagai kita berpegang teguh, kalau ia Quran, ia pegang teguh. Kalau dia hadis, pegang teguh. Ya. Itulah sebenarnya. Kemudian suruh segera. Segera ni makna kita lakukanlah. Ya, segera itu. Ya. Contohnya waktu-waktu solat ni ada yang lambat, ada yang cepat ya. Contohnya solat subuh ni cepat.
Kalau kita leka-leka, matahari dah terbit. Dah habis waktu subuh. Jadi yang macam ni segerakanlah mengingati Allah. Kalau waktu zuhur tak apa. Waktu zuhur lambat sampai waktu asar. Dia punya panjang. Tak kira lah kita solat zuhur awal waktu ke, tengah waktu, hujung waktu. Tapi masih zuhur lagi, tak salah. Yang salah kita di luar waktu. Jadi ada waktu-waktu lambat, ada waktu-waktu cepat. Mana waktu-waktu yang cepat seperti maghrib, subuh, asar pun dikira sebagai waktu-waktu yang cepat. Jadi yang lambat atau panjang masanya ialah isya dengan zuhur. Itu masanya panjang sikit. Jadi boleh kalau kita melengahkan sedikit, nak buat pada waktu yang kemudian pun tak ada salahnya. Sebab waktunya masih ada. Jangan yang jenis waktu yang singkat, dilambat-lambatkan nanti terlepas. Itu yang dikatakan yang akhir dalam hal beramal, suruh kita bersegera. Bersegera, takut terlepas. Okey, sambung lagi. Muka surat 35. Ayat surah Al-Bayyinah yang mula dengan lam yakunil ladzina kafaru. Jadi ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan anjuran supaya bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Kebaikan dalam segi amalan. Yang berkaitan dengan hal-hal ibadat atau hal-hal kebaikan ke dunia juga kita suruh segerakan. Baik. Dalam ayat ini kita terjemahkan harfiahnya begini. Wama umiru, dan tiada telah diperintahkan mereka. Ma tu mana tiada sebab ada illah. Bila ada illah tu jadi ma tu manafi. Jadi dan tiada umiru telah diperintahkan mereka. Illa melainkan liya'budullah, supaya mereka sembah akan Allah. Mukhlisina lahuddin, orang-orang yang mengikhlaskan baginya agama. Jadi dalam susunan bahasa, kedudukannya mukhlisina dina lahu. Macam tu, iaitu orang-orang yang mengikhlaskan agama lahu kepadanya, kepada Allah. Artinya kita mengibadati Allah, disuruh mengibadati Allah, keadaan kita suruh ikhlas, mengikhlaskan agama kepada Allah. Hunafa ni maknanya orang-orang yang cenderung lurus kepada ajaran Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan akan solat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka mendatangkan akan zakat. Wa zalika dinul qayyimah, dan itulah din itu agama, qayyimah yang lurus. Itulah agama yang lurus. Agama yang diiktiraf, atau dikatakan sebagai agama samawi, agama langit.
ya, iaitu agama daripada Allah, ialah agama Islam. Dan dalam agama itu, daripada dulu sampai sekarang ada dua perintah, yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah. Mereka mendirikan akan solat dan mereka mendatangkan akan zakat. Jadi dua perkara. Mendirikan solat itu ialah hablum minallah, tali ataupun berhubungan dengan Allah. Wa yu'tuz zakah ni, ya, hubungan kita hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Itulah yang dikatakan agama yang lurus. Ya, bukan agama Nabi Muhammad SAW, ya, mendirikan solat, mendatangkan zakat. Agama dulu-dulu yang dibawa oleh Rasul-Rasul dulu pun, ya, kedua ini tidak lari, yaitu mendirikan solat dan mendatangkan zakat. Sebab itu dikatakan tadi hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Ya. Dan lagi sambung melalui ayat ini, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Ya, kita dapat faham, ya. Jadi ikhlas itu salah satunya kita tidak, dalam ibadat kita tidak sekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, kalau kita ibadat kerana itu, kerana ini, ya, artinya kita sudah mempersekutukan Allah. Kita beribadat bukan kerana Allah, kita beribadat kerana itu, kerana ini, ya. Agama Islam ini tak seperti agama lain, ya. Jadi agama Islam ini dia tidak menekan. Ya, kalau yang tidak boleh, ya, berpuasa pun dia boleh, ya, berbuka daripada puasanya. Kalau langsung tidak boleh berpuasa pun mereka boleh bayar fidyah. Kalau langsung tak boleh berdiri solat pun dia boleh duduk. Begitulah seterusnya. Ya, jadilah inilah agama yang dia dapat membedakan, ya, antara Muslim dengan musyrikin, ya, terutama dalam segi akidah. Orang musyrikin dia sekutukan Allah dengan sesuatu. Orang Islam, ya, yang berakidah tidak demikian. Dia terus, ya, kepada Allah yang Esa, Allah yang Maha Pencipta, tidak melalui, ya, berhala-berhala atau lain-lainnya. Dia terus mengibadati Allah. Sebagaimana yang dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau ya Allah kami sembah, dan akan Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ya. Lagi sambungan lagi, Allah Subhanahu wa taala luhumu. Ya. Simak semula. Lan, perkataan lan, ya, sekali-kali tidak akan. Ya, artinya dalam segi, ya, nahwu dia adalah huruf nasab. Ya, dalam, ya, segi balaghah, perkataan lan ini menjadikan fi'il tidak akan berlaku. Fi'il itu tidak akan berlaku bila datang lan. Ya, contohnya yanala, asalnya yanalu sebab lan. Ya, kemudian
Yanala atau yanalu ini maknanya mencapai. Jadi bila datang lan tidak akan mencapai. Mana sampai bila tidak akan mencapai. Ya. Artinya, terjemahan harfiah dia. Lan yanalallaha luhumuhuma. Sekali-kali tidak akan. Ia sampai ya Allah kepada Allah luhumuhuma. Ia daging-dagingnya. Wala dan tidak dima'uha, darah-darahnya. Walakin dan tetapi yanaluhu, ia sampai kepadanya at-taqwa, ialah takwa minkum daripada kamu. Nah ini dah dekat dengan bulan korban. Jadi kena fahamilah ayat ini bahawa kita berkorban ini untuk mencari ketakwaan kepada Allah. Terkadang orang berkorban dah sekali cukup dah. Sebenarnya tak. Selagi kita dibagi rezeki lebih, tiap-tiap tahun kita boleh berkorban. Kalau kita mampu berkorban seekor lembu, contohnya, silakan. Kalau kita mampu 10 ekor lembu atau 20 ekor lembu, silakan. Tapi kalau kita tak mampu, hanya sebahagian daripada lembu itu, kita kongsi-kongsi, dapatlah membeli seekor lembu. Maka kita juga berkorban atas kita punya perkongsian. Dalam hadis Nabi, Nabi sendiri dalam hal korban, dia pernah korbankan seekor kambing. Ya Allah, aku korbankan kambing ini untuk diriku, keluargaku, dan juga umatku. Seekor kambing untuk diri Nabi, untuk keluarga Nabi, untuk umat Nabi. Artinya umat Nabi yang tak mampu nak berkorban, Nabi dah korbankan dulu dah. Jadi seekor kambing ni boleh satu keluarga, boleh diniatkan untuk satu keluarga, boleh. Tak mesti seekor kambing ni untuk seorang. Kalau lembu ni untuk 7 orang, tak mesti. Kalau lembu kita mampu, seekor lembu, untuk niatkan untuk satu keluarga kita, tak ada salahnya. Ini dalam hal korban banyak orang tak faham. Kenapa kita perlu kepada 7 orang satu ekor lembu? Sebabnya kita tak mampu nak beli seorang-seorang. Kongsilah 7 orang, ringanlah. Habis besok ke akhirat, satu ekor lembu kita nak naik 7 orang. Nak naik 7 orang. Jadi, lembu ni bengkoklah 7 orang. Badan dah semangat masing-masing. Naik 7 orang. Bengkok tulang lembu ni. Kalau kat dunia pada zahirnya pun, kalau 7 orang naik, badan semangat, tak bengkok ke lembu tu. Sudah tentulah bengkok lembu tu. Jadi jangan kita fikirkan bila korban ni untuk kenderaan kita. Jangan fikir itu. Fikirkan kita korban ni kerana Allah Ta'ala. Kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah, iaitu ketakwaan. Jadi Allah takkan ambil dagingnya atau darahnya. Tak sampai kepada Allah. Yang sampai ialah ketakwaan kita. Pekerjaan kita yang ikhlas itu yang sampai kepada Allah jadi pahala. Jangan tertipu dengan kenderaan-kenderaan binatang ni sebagai kenderaan di akhirat. Jangan tertipu dengan itu. Ada setengahnya bila dibagi faham macam tu, dia korban sekali dia korban sekali, dia tak korban lagi. Saya dulu dah korban, dah cukup lah satu. Kalau tiap tahun korban dah berapa banyak dah kenderaan, tak terpakai kenderaan nanti. Dah terlampau banyak kenderaan tak terpakai nanti. Jadi dah faham macam tu, dah salah.
Sebab apa? Kita fahamkan kenderaan. Tak, ya. Jadi kita kena tahu ya, akhirat, ya, syurga tak sama dengan dunia. Ya. Dunia ni adalah kehidupan yang rendah. Dengan kenderaan, kita perlu bagi makan, kalau binatang bagi makan minum dia. Ya, kalau kenderaan jentera kita kena bagi dia ya kuasa. Ya, dengan memberikan dia petrol dia, ya, rawatan dia, barulah ya kenderaan itu berjalan baik. Ya. Di akhirat, ia tak sama dengan ke dunia yang kita fikirkan tu. Di akhirat mungkin kenderaan kita macam ibarat buruk. Buruk tahu tak, Nabi naik ke langit, sekelip mata sampai ke langit. Begitulah juga dengan kenderaan di akhirat. Kalau kita teringin nak pergi sesuatu, sekelip mata dah sampai, tak payah naik. Ya, naik apa? Naik lembu atau naik kambing. Ya. Nah, jadi ya, kenderaan di akhirat itu lebih hebat daripada apa yang ada di dunia. Nah, jadi kita kena fikir macam tu. Jangan memikirkan rendahnya akhirat ni. Ya. Maknanya rendah apa? Kita memikirkan sampai kenderaan di akhirat besok, ia hanya lembu. Kenderaannya lembu, kenderaannya kambing. Ya, sedangkan di dunia manusia ini punya kenderaan mewah-mewah. Ya. Kenderaannya bukan mewah-mewah, hebat-hebat. Kat sana pula naik lembu. Jadi tak logik kalau akhirat atau surga kita nilaikan lebih rendah daripada dunia. Wal akhiratu khairum laka minal ula. Ya, sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ula tu makna dunia, atau yang mula-mula ni makna dunia. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya. Jadi ingat ya, kalau kita dah berkorban tahun lepas, tahun ni pula Allah bagi rezeki lebih, kita korban lagi. Tahun depan bagi rezeki lagi lebih, kita korban lagi. Jangan kita kira kenderaan kita dah banyak. Ya. Bila dah banyak tu yang tak nak korban tu. Ya. Jadi kita bayangkan kat rumah ni banyak kereta. Dan 5-6 kereta ni yang pakai seorang je. Mana nak pakai ni? Ya. Semua masuk bawah showroom ya. Ya. Jadi jangan fikir macam tu. Ya. Itu salah. Ini suratul Hajj. Ya. Ada tersebut dalam suratul Hajj ayat 37. Okey, kita sambung lagi. Allah mensyariatkan. Teruskan, tak apa. Sambung, tak apa. Ya, dalam kisah ini kita boleh ingatkan kisah Habil dan Qabil. Ya. Macam mana kisah Habil dan Qabil? Ya. Qabil bertungkus lumus sebagai seorang petani.
Habil bertungkus lumus juga sebagai seorang penternak. Akhirnya ada perintah korban. Ini daripada apa yang dia sudah usahakan. Maka si Qabil pun mencarilah buah-buahan yang sudah tanamnya tadi, hasil tanamannya tadi. Dicarilah buah-buah yang tidak berapa elok. Dalam hatinya, kenapa aku nak susah-susah nak bagi yang elok-elok, sedangkan aku yang susah payah. Dia dicarilah buah-buahan tadi yang kurang elok, yang elok untuk diri dia. Maka si Habil pula berpikir, kerana Allah Ta'ala, aku nak cari yang paling baik sekali binatang ternakanku. Maka dijadikanlah binatang ternakannya itu yang paling baik sebagai korban. Maka kedua-duanya korban ini diletakkanlah di tengah lapangan. Kemudian hilang atau disambar kepunyaan si Habil ini. Disambar. Mana hilang? Mana diterima? Itu maksudnya diterima, hilang, diterima oleh Allah Ta'ala. Korban si Habil. Si Qabil tidak diterima. Ini nak menunjukkan bahawa si Habil tadi melakukan dengan tulus ikhlas, sedangkan si Qabil tadi dengan niat yang penuh dengan kedengkian, tidak senang. Apalagi bila terjadi macam itu, si Habil si Qabil tidak diterima, dia punya korban, makin mendengkilah dia dengan Habil. Itulah sampai peristiwa akhirnya dia membunuh. Jadi si Qabil ini bunuh Habil. Inilah dikatakan dalam Quran satu pembunuhan pertama di dunia. Kisah pembunuhan pertama di dunia. Ini berlaku kepada anak Nabi Adam. Dah bunuh, tak tahu nak tanam. Sebab masa itu tak ada contoh macam mana bila bunuh tu nak letak mana. Tak ada terfikir yang dah bunuh ni, dah mati, ditanam. Itu yang dipikul ke sana, pikul ke sini. Dah penat letak, pikul lagi. Dia penat letak. Akhirnya burung gagak. Allah tunjukkan burung gagak bergaduh depan dia, satu mati. Maka burung gagak yang hidup ni dia gali tanah, ditimbus mayat saudaranya atau bangkai saudaranya. Ditimbus. Maka si Qabil pun bila tengok, Masya Allah, kenapa aku tak boleh buat macam burung gagak ni? Dia menyesal. Selama ni dia pikul letak, tak tahu nak buat. Di situ baru dia tahu nak menanam mayat saudaranya. Siapa yang ajar? Binatang mengajar. Sebab itu manusia ini juga banyak belajar daripada alam, daripada binatang, daripada tumbuh-tumbuhan. Kadang diperumpamakan juga, manusia suka memperumpamakan juga dengan alam, contohnya dengan binatang. Kadang dikatakan, kau ni bodoh macam lembu, cerdik kau ni macam kancil. Kan? Jadi manusia belajar dengan alam tu. Perangai kau ni yang macam perangai beruk lah. Dia akan perumpamakan dengan alam. Jadi manusia belajar dengan alam. Jadi dalam ringkasan yang kita dapat pelajari, artinya dalam beramal ini kita perlu ada keikhlasan. Itu maksudnya. Baik, sambung lagi. Kita habiskan sampai habis tajuk ni. Sampai habis hadis ni. Siapa nak baca lagi? Full? Buka mic ya. Kalau nak baca buka mic.
Silakan. Sambung tak apa, Pak Zara, sambung lagi tak apa. Hmm. Yang demikian dilarang. Rob ni daripada perkataan Rabbul Alamin, Rabbil Alamin itu maknanya Tuhan, ya. Jadi digunakan bahasa Rob. Lagi jika ya, begitulah ya ringkasannya. Artinya kalau kita merasakan bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, ya, kita tak perlu khawatir. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Perkataan ihsan itu apa? Perkataan ihsan ini seolah-olah engkau beribadat, ya, seolah engkau, ya, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau ini melihat dia, melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau tak lihat dia, pastilah dia melihat engkau. Kalau kita pegang itu, ya, yang dikatakan oleh Nabi sebagai rukun ihsan, ya, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tak melihat Allah, Allah melihat kita. Kalau kita pegang itu, insya-Allah kita boleh, ya, melakukan amal lillah kerana Allah itu ikhlas. Yang kedua, ya, kita biarlah beramal cari kebenaran. Cari kebenaran tu macam mana? Yang kita amalkan tu ada nasnya, ada dalilnya. Itulah maknanya. Itu barulah benar. Nama zikir pun kalau ada dalilnya, ada nasnya, lakukanlah, tak ada salah. Itulah yang dianjurkan, ya. Jadi untuk pembukaan hadis ni kita sampai situ dulu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi, ya. Mudah-mudahan, ya, kita dapat manfaat daripada pelajaran yang kita pelajari tadi. Dan, ya, kita sudahi dengan doa. Sadaqallahul Azim.